Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah kerana sekali lagi pada hari ini kita bersiaran dalam slot wawancara eksklusif sempena sambutan 50 tahun Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Jubli Emas 50 tahun. Dan dalam slot-slot yang lain kita telah mewawancara beberapa tokoh-tokoh yang pernah menambur bakti, memberikan idea, memberikan perjuangan mereka dalam membangunkan luar bandar negeri Johor, terutama di bawah agensi Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kerana sekali lagi kita dapat mengundang dan kita mendapatkan seorang tokoh yang lama berkhidmat di Kejora sebagai lembaga pengarah, dan kita mengharapkan sesi kali ini dapat kita gembeling tenaga bersama dengan tokoh ini agar kita dapat input-input yang terkini dalam usaha kita meneruskan perjuangan dan hala tuju Kejora. Tokoh yang saya maksudkan yang akan bersama-sama kita pada hari ini yang berbahagia Datuk Seri Nik Azman bin Nik Abdul Majid, Ketua Audit Negara. Assalamualaikum Datuk. Selamat datang ke slot sesi wawancara kita sempena 50 tahun Kejora Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput saya. Mewakili pihak pihak pengurusan Kejora Datuk, kita sekali lagi memerakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk di atas kesudian Datuk Seri untuk bersama-sama dengan kita, dan insya-Allah dalam sesi kali ini kami mengharapkan kita dapat menggembeling idea dan mendapatkan sedikit intipati perjuangan yang pernah Datuk Seri taburkan di Kejora sepanjang menjadi lembaga pengarah Kejora Datuk Seri. Kita terus kepada soalan Datuk Seri boleh? Sebelum kita pergi dengan lebih jauh Datuk Seri, saya ingin Datuk Seri menceritakan sedikit latar belakang Datuk Seri dan tempoh perkhidmatan Datuk Seri di Kejora sebagai lembaga pengarah. Silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kerana menjemput saya di program wawancara eksklusif ini. Dan untuk menjawab soalan iaitu latar belakang sedikit berkenaan dengan latar belakang saya. Saya memegang jawatan ahli lembaga pengarah Kejora dari tahun 2005 ya. Dan sehingga saya bersara daripada perkhidmatan awam tahun 20 Oktober 2018. 2018 Datuk Seri, betul. 2018 bermakna saya berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah Kejora selama 13 tahun. Betul. Bagi saya tempoh yang lama lah. Betul, dan saya merasa sebenarnya bangga diberi peluang berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah Kejora. Sebagai sebenarnya wakil kerajaan, wakil unit perancangan ekonomi di dalam lembaga pengarah Kejora. Di dalam jawatan itu saya juga berkhidmat mula-mula sebagai ahli jawatankuasa audit lembaga pengarah Kejora, dan kemudiannya beberapa tahun kemudian menjadi pengurusi jawatankuasa audit Kejora. Dan ini juga amat bermakna kepada saya sebagai pengalaman untuk saya. Rupanya saya kemudiannya dilantik sebagai Ketua Audit Negara. Jadi pengalaman sebagai pengurusi jawatankuasa audit Kejora itu membantu saya dalam tugas saya sebagai Ketua Audit Negara. Datuk Seri, sepanjang lebih kurang 13 tahun Datuk Seri berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah Kejora, mewakili ataupun menduduki kerusi persekutuan yang berada dalam kota lembaga pengarah Kejora itu sendiri. Bagaimana Datuk Seri melihat dalam tempoh 13 tahun pengalaman Datuk Seri di Kejora itu sendiri? Melihat dari segi perkembangan Kejora, Datuk Seri antara figura yang penting selepas pasca pembubaran Kejora Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ini daripada sebuah lembaga kemajuan wilayah yang perlu dibubarkan tetapi diteruskan perjuangan tersebut, fungsi tersebut sehingga hari ini. Macam mana Datuk Seri melihat perkembangan tersebut? Saya melihat ini sebagai satu perkara positif lah, bermakna Kejora perlu wujud lagi untuk terus merancangkan pembangunan di kawasan atau di wilayah Johor Tenggara. Ya, kalau kita dapati, kalau kita lihat bahawa kalau peringkat mula-mula saya menjadi ahli lembaga pengarah Kejora, saya pun tidak begitu tahu berkenaan dengan keadaan sebenar Kejora sebab mesyuarat-mesyuarat
ahli lembaga pengarah yang mana dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, biasanya diadakan di Johor Bahru. Betul. Ya, di pejabat Menteri Besar lah, kerana Menteri Besar amat sibuk sekali. Ya. Jadi mula-mula saya menjadi ahli lembaga pengarah tu, bila keputusan perkara-perkara yang dibincang tu, saya tak boleh bayangkan macam mana keadaan kejuaraan sebenar, keadaan situasi dalam wilayah kejuaraan itu, ya, sebab kita tak pernah pergi. Ya. Kita hanya pergi untuk mesyuarat lembaga pengarah dan membincangkan perkara-perkara dasar, dan saya tak boleh bayangkan macam mana keadaan katalah nak majukan kawasan tertentu untuk pertanian ataupun peladangan kelapa sawit umpamanya kan. Jadi bila keadaan itu berlaku, saya menyebut kepada pengurusan pihak kejuaraan supaya mengadakan membuat lawatan kerja kami ahli-ahli lembaga pengarah untuk pergi ke kawasan kejuaraan sendiri, ya, berbanding dengan hanya bermusyawarah di Johor Bahru masa tu, ya. Pada masa itu belum berpindah ke Iskandar lagi, Bandar Iskandar lagi, ya. Jadi bila pergi ke sana barulah kita dapati bahawa masa tu jalan tak ada lagi. Kita lalu melalui Kota Tinggi, ya. Memang jauh sekali, jalan pun jalan luar bandar. Betul. Memang jauh sekali, makan masa yang lama, dan kalau tengah malam tu amat gelap sekali lah laluan tu. Jadi kita tengok, banyak, memang agak terpencil lah secara drastiknya pada masa itu, ya. Amat terpencil sekali, dan memang saya rasa memang perlu kejuaraan ini perlu wujud untuk memainkan peranan yang lebih aktif untuk memajukan kawasan tersebut. Masa itu pun Desaru pun tidak lagi popular, ya. Sebelum pada itu agak popular, tapi pada masa saya mula memegang jawatan tersebut tidak begitu popular lagi. Jadi tengah malam pun agak sepi, dan hanya bandar Penawar saja yang menjadi pusat. Yang lain-lain itu kampung-kampung, ya. Jadi dengan adanya kejuaraan, maka perancangan pembangunan boleh diteruskan dan telah pun diteruskan. Alhamdulillah lah bila PIPC di Pengerang tu, ya, telah dibuka, mana kadar pembangunan, tahap pembangunan terus merancak, dan jalan highway baru pun, ya, Senai Desaru Highway ataupun Expressway telah pun dibina dan dibuka, dan laluan tu menjadi lebih pendek lah. Walaupun highway itu sendiri adalah 70 km panjangnya, ya, tetapi menjadi lebih cepat, lebih cepat dan lebih mudah. Dan itu membuka kepada pembangunan yang lebih pesat di Bandar Penawar lah, terutamanya. Dalam masa 13 tahun yang saya lihat tu agak berlaku perubahan yang drastik lah. Walaupun itu hasil daripada pembukaan PPIC, ya, tapi itu juga merupakan, saya rasa merupakan sumbangan juga daripada kejuaraan, ya, dari melalui perancangan-perancangan infrastruktur dan juga aspek-aspek lain, ya. Itu telah memajukan kawasan tersebut. Sebelum kami mewawancara Datuk Seri, kita ada beberapa slot wawancara bersama dengan bekas-bekas pegawai Datuk Seri yang pernah menyumbang ke arah pembangunan ke Johor. Dan salah satu figura yang kita dah wawancara adalah Tuan Haji Zaino, di mana beliau mengatakan bahawa cadangan pembukaan ataupun pembinaan highway SDE tersebut, Senai Desaru Expressway, merupakan blueprint ataupun cadangan pertama yang diangkat oleh Kejora pada ketika awal tahun 1990-an. Dan sebagaimana yang Datuk Seri maklumkan tadi, dan kita memang bersetuju bahawa Kejora memainkan peranan yang sangat penting yang menyediakan asas kepada perkembangan terkini di Bandar Penawar, yang memberi tempias kepada pembukaan PIPC, urbanisasi Johor Bahru juga memberi kesan kepada Bandar Penawar. Adakah Datuk Seri melihat perkara ini merupakan relevansi kepada kejuaraan untuk terus kekal wujud di Tenggara Negeri Johor, ataupun bagaimana Datuk Seri? Ya, benar. Kejuaraan masih lagi relevan dalam keadaan sekarang pun. Sebab mesti ada sesuatu badan yang khusus untuk merancang keseluruhan. Kalau dulu hanya kejuaraan sahaja sebagai satu agensi atau badan kanun persekutuan yang penting untuk merancang pembangunan fizikal di kawasan tersebut, termasuk juga pembangunan sosioekonomi. Tetapi sekarang ini banyak agensi-agensi lain. Sekarang ini kalau dulu kejuaraan juga memainkan peranan sebagai pihak berkuasa ketempatan pada masa itu, ya. Tapi kemudian dah wujud
pengerang, Majlis Perbandaran Pengerang kan, Betul, betul. untuk sebagai pihak berkuasa tempatan untuk dari segi untuk merancang ataupun mentadbir pengerang sebagai satu perbandaran ya. Tapi dan juga sekarang ada juga Petronas dan sebagainya untuk membangunkan PIPC ya. PIPC betul sekali. Namun begitu perlu ada satu entiti satu entiti yang khusus untuk merancang keseluruhan, untuk menyelaras keseluruhan aktiviti-aktiviti supaya apa yang yang dihasratkan itu dapat dijayakan. Sebab bila banyak entiti perlu ada badan yang untuk menyelaras. Sebab kadang-kadang timbul ketidakkeselarasan antara entiti-entiti tersebut ya. Jadi peranan kejuaraan adalah lebih penting lagi sekarang ni ya. Untuk memastikan apa yang dirancang, apa yang dikehendaki oleh stakeholders yang banyak itu dapat dicapai. Betul. Dan dari segi pelarasan tu memang kita telah mainkan peranan sejak daripada tahun 1972 tu sendiri, sebelum adanya idea untuk mewujudkan pihak berkuasa tempatan. Bagaimanapun bila wujudnya entiti-entiti lain tu, mula ada pelarasan di peringkat pembangunan di wilayah Kejora. Dan untuk makluman Datuk Seri pun, dan saya maklum pun Datuk Seri pun maklum bahawa Kejora pernah hendak dibubarkan berdasarkan Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1996 pembubaran, di mana kalau ikutkan berdasarkan kepada kajian The Hunting Technical and Services mengatakan bahawa selepas 20 tahun daripada pelaksanaan dan pembangunan Tenggara Negeri Johor itu, suatu kajian semula perlu dilaksanakan, dan pembubaran tersebut merupakan adalah intipati daripada kajian tersebut. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ini? Sebenarnya nak bubar tu senang sebenarnya, tapi kadang-kadang selepas pembubaran tu akan ada vacuum ya. Betul. Akan ada kekosongan di mana peranan yang dimainkan oleh agensi tertentu itu telah tidak lagi wujud bila agensi itu dibubarkan. Umpamanya dalam kes darah lah. Betul di Pahang kan. Umpamanya bila darah dibubarkan, banyak masalah-masalah ataupun perkara yang dulunya dikendalikan oleh darah, tidak ada agensi lain yang mengambil alih. Jadi ada masalah-masalah yang tak selesai. Betul. Dan oleh itu tidak semudah itu untuk membubarkan sesuatu entiti yang telah memakan peranan begitu lama untuk membangunkan kawasan tersebut. Jadi saya lihat bahawa memang perlu lagi wujud kejuaraan ini untuk masa akan datang, di mana peranannya mungkin akan berubah sedikit sebanyak, ya, mengambil kira perkembangan semasa dan tahap pembangunan di kawasan tersebut yang begitu berbeza dengan pada tahun 72 di mana ia mula ditubuhkan. Betul. Dan kalau kita boleh melihat semula ataupun kita mengambil gesaan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mahzir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, sewaktu mesyuarat di kementerian dan juga sewaktu lawatan beliau di Kejora, menyatakan bahawa mana-mana agensi lembaga kemajuan wilayah yang telah mencapai usia 50 tahun perlu ada gerakan dan usaha untuk mengembeling tenaga untuk mencari dimensi baru kepada pembangunan luar bandar yang lebih signifikan kepada trend terkini, Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ini jika Datuk Seri meletakkan diri Datuk Seri sebagai orang luar bandar? Silakan Datuk Seri. Ya, kadang-kadang bila pembangunan yang begitu pesat berlaku, kita dapati bahawa anak tempatan tidak mendapat faedah yang banyak. Kadang orang tempatan tidak berubah secara signifikannya. Jadi perkara ini perlu ditangani lah supaya arus pembangunan yang pesat di satu kawasan tersebut boleh dinikmati sepenuh dengan signifikan oleh anak-anak tempatan ya. Di mana dalam kes ini di Kejora, apa yang perlu dibuat adalah untuk membuka peluang kepada anak-anak tempatan merebut peluang yang ada dari berikutan dan timbulnya pembangunan yang pesat di kawasan tersebut. Umpamanya peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan peluang-peluang pelaburan dan sebagainya. Betul. Jadi perkara ini juga perlu dibantu oleh Kejora lah. Betul. Pertamanya mungkin melalui latihan ataupun bimbingan ya, dan juga bantuan dari segi seperti katakan latihan dan juga
sesi penerangan ya, apa yang boleh di peluang-peluang yang boleh diambil oleh anak-anak tempatan. Satu aspek lagi yang penting adalah latihan ya, latihan dan pendidikan. Betul. Di kejuaraan banyak institusi latihan yang ada ya. Betul. Jadi mungkin juga pihak kejuaraan boleh berbincang katakanlah dengan institusi latihan tu, bagaimana institusi latihan tu boleh menyediakan latihan yang mana terdapat keperluan kepada sumber tenaga kerja, katakanlah dari segi teknikal, elektrikal, dari segi petroleum dan sebagainya. Kalau di peringkat teknikal umpamanya ya, mana peringkat vocational umpamanya. Jadi perkara ini boleh dirancang dan digemeling untuk supaya latihan-latihan itu diberikan kepada anak tempatan dan untuk memenuhi peluang pekerjaan yang ada berikutan dengan tahap pembangunan yang pesat di kawasan Pengerang. Datuk Seri, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, Datuk Seri, sebab kita akan meraihkan 50 tahun Jubli Emas Kejuaraan pada 1 Jun 2022, apa kata-kata akhir atau kata-kata semangat daripada Datuk Seri bagi memberi semangat kepada pengurusan kejuaraan untuk terus berdaya maju untuk mentadbir luar bandar yang lebih sejahtera, Datuk Seri? Pesanan saya adalah supaya terus berusaha dengan bersungguh untuk memajukan kawasan kejuaraan dan juga dalam melaksanakan tugas kita perlulah amanah dan jujur. Dan yang penting juga adalah kita sentiasa mengamalkan integriti ya. Di samping itu, sesuatu organisasi tidak akan berjaya kalau kita bekerja secara sendirian. Kita hendaklah bekerja sebagai satu pasukan di mana kita memberikan kerjasama supaya apa yang kita rancangkan dapat dilaksanakan. Sebab tak mungkin sesuatu organisasi itu boleh berjaya kalau pegawai-pegawainya atau warga kerjanya bekerja sebagai dalam keadaan silo. Hendaklah bekerja sebagai satu pasukan dan berkongsi maklumat dan berkongsi pengalaman supaya tim kejuaraan itu akan lebih efektif berkesan dalam melaksanakan tugas. Betul, Datuk Seri. Datuk Seri yang berbahagia, Datuk Seri Nik Azman bin Abdul Majid, Ketua Audit Negara bagi pihak pengurusan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Sekali lagi kami merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri kerana sudi bersama-sama kita dalam siri wawancara pada kali ini. Saya tangguhkan slot wawancara eksklusif kali ini dengan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita fikir-fikirkan dan berdasarkan kepada apa yang telah Yang Berbahagia Datuk Seri kongsikan tadi. Kekuatan tidak mesti dihadapkan dengan kekuatan, mesti ada satu lagi yang lebih kuat. Berani tidak mesti korban membuta, berundur tidak semestinya kalah. Sekian slot wawancara eksklusif untuk kali ini. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.